Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan sekelas dan juga yang dihormati pensyarah kelas HNS 3192 iaitu Falsafah dan Isu Semasa bagi kumpulan kuliah A, Encik Nur Syarul Marzuki bin Muhammad Noor. Hari ini saya ingin membentangkan hasil kerja kumpulan kami iaitu kumpulan pertama yang diberi isu bertajuk memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan kami, kumpulan pertama, terdiri seramai 12 orang ahli kumpulan yang diketuai oleh Muhammad Fadil bin Nawawi dan disusuli juga Nuraini binti Siddiq, Ni Umi Umaidah binti Nik Rosli, Nur Izzatul Akmal binti Zainuddin, Tuan Nur Hikmah binti Tuan Zuraimi, Nurul Farah Najiha binti A. Karim, Muhammad Nur Izwan bin Arisma, Muhammad Aiman bin Alias, Muhammad Rizwan bin Muhammad Azhar, Cliff Stephen Charles, Nur Kamali Iliana binti Mustafa dan Afifatul Sofia binti Mahipa. Isu kami yang diberi telah kami kupas dan mendapati bahawa bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris adalah subjek teras yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap individu. Dalam laporan analisis Keputusan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2019, bahasa Malaysia telah mencapai peratus sebanyak 94.1% jumlah pelajar yang lulus, manakala 80.5% murid mendapat minimum dalam kertas bahasa Inggeris dalam SPM. Oleh itu, pihak kerajaan telah membentangkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Dalam pelan tersebut mempunyai 11 anjakan utama mentransformasikan sistem pendidikan negara dan salah satunya adalah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta digalakkan juga kepada para pelajar mempelajari bahasa tambahan. Strategi-strategi ini bukanlah suatu yang baru, malah ianya adalah satu rentetan dari Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010 yang telah dirancang sebelumnya. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif dalam isu iaitu memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Objektif pertama adalah mengenal pasti konsep dan takrifan penguasaan dan proficient dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Kedua, menghuraikan usaha-usaha untuk meningkatkan kefahaman dan kebolehcapaian penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang efisien dalam kalangan murid di Malaysia. Yang ketiga pula ialah menyelaraskan kajian yang dibuat ini agar sejajar dengan anjakan kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Berikut adalah kajian isu. Dalam bahasa Malaysia, anjakan kedua ini kerajaan telah memfokuskan untuk melaksanakan kurikulum bahasa Malaysia untuk sekolah jenis kebangsaan. Kurikulum ini mempunyai keperluan standard pembelajaran yang kurang pada tahap 1 dan akan bertumpu untuk mencapai standard penguasaan kemahiran yang sama dengan sekolah kebangsaan dan pentaksiran yang bersesuaian menjelang tahun 6. Manakala bahasa Inggeris pula, kerajaan memperluaskan program Linus supaya meliputi literasi bahasa Inggeris. Seterusnya, setiap murid tahun 1 hingga tahun 3 akan disaring 2 kali setahun bagi memastikan kemajuan mereka dalam literasi bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Kerajaan menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025. Anjakan kedua ini sangat penting dalam pendidikan untuk meningkatkan kemahiran bahasa dalam setiap pelajar. Bahasa sangat penting kerana ianya sebuah alat komunikasi yang menjadikan pembincangan dua hala.
Baiklah, seterusnya bahasa Melayu. Menurut GWSU, bahasa Melayu harus mengadakan rombakan struktural pada tahap penilaian, pentadbiran dan pendidikan informal sebagai langkah dalam pemeliharaan bahasa dan budaya Melayu untuk menjadi bahasa asing yang mantap. Dengan adanya rombakan ini, perbuatan seperti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pasar dapat dikawal dan martabat bahasa Melayu dinilai tinggi. Bagi bahasa Inggeris pula, setiap pelajar harus mengikuti pembelajaran bahasa Inggeris yang disampaikan oleh guru yang ada kemahiran mengikut standard antarabangsa. Guru tersebut mestilah lulus dalam Cambridge Placement Test atau CPT. Guru yang tidak dapat raih standard yang ditentukan akan menjalani latihan intensif bagi menambahkan atau meluaskan kemahiran. Pelajar akan diberi pendedahan yang lebih banyak terhadap bahasa melalui modul sastera Inggeris yang diwajibkan kepada murid sekolah menengah. KPM atau Kementerian Pendidikan Malaysia memutuskan bahawa penggunaan bahasa Inggeris sebagai medium bahasa pembelajaran bersama dengan bahasa Melayu dan bahasa ibunda yang lain. Terdapat banyak usaha untuk meningkatkan kefahaman dan kebolehcapaian penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam kalangan murid di Malaysia. Antaranya adalah mendidik pelajar agar proficient terhadap bahasa Melayu dan Inggeris pada usia seawal 5 atau 6 tahun kerana mereka akan lebih kerap menggunakannya di sekolah dan pengetahuan asas mereka akan lebih cemerlang. Kedua, proses pengajaran bahasa yang menarik boleh menyebabkan murid berminat untuk belajar dan mengamalkan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Seterusnya, penyampaian bahasa Melayu serta kaedah yang diajar oleh guru menyumbang minat pelajar seperti membuat big book atau hiasan di ruang sudut di dalam bilik darjah. Dorongan ibu bapa merupakan salah satu tunjang bagi memastikan peningkatan pemerolehan dan penggunaan bahasa dalam kalangan murid. Oleh itu, ibu bapa adalah memainkan peranan yang utamalah dalam mendidik anak-anak mereka agar dapat menggunakan bahasa Melayu ni dengan baik di usia mereka masih lagi kanak-kanak, iaitu yang tadi saya sebut, iaitu usia seawal 5 atau 6 tahun. Kemudian kita beralih pula kepada hasil kajian. Hasil kajian kumpulan kami mendapati terdapat banyak beberapa kelebihan dan kelemahan pendidikan bahasa Inggeris ini. Yang pertama, kelebihan dia, bahasa Inggeris menyumbang pemikiran dan budaya barat untuk pemodenan dan kemajuan masyarakat Malaysia. Yang kedua, berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan lancar sangat ditekankan dalam memastikan negara tidak ketinggalan pada masa akan datang. Bahasa Inggeris sebagai tiket untuk melangkah masuk ke alam pekerjaan. Macam yang kita tahu, temuduga ke alam pekerjaan sekarang memang banyak memasukkan ujian bahasa Inggeris sebagai antara syarat kelayakan bekerja. Ujian bahasa Inggeris itu tidak kiralah sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Seterusnya, bidang seperti teknologi maklumat dan komunikasi juga bahasa Inggeris banyak digunakan untuk memperoleh ilmu dan maklumat. Macam yang kita tahu dalam social media, dalam internet, and kita punya software laptop dan komputer pun banyak menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ialah bahasa kedua penting dan kita punya international language yang perlu dipertingkapkan kemahirannya dalam kalangan pelajar.
Kelebihan bahasa Inggeris yang seterusnya membolehkan generasi muda Malaysia bersaing di peringkat global dan bahasa yang akan mendorong mereka untuk lebih berjaya. Seterusnya, memudahkan individu untuk melakukan komunikasi secara meluas dan memiliki input yang sangat banyak. Memberikan keyakinan kepada pelajar untuk menceburi diri ke serata dunia tanpa had sempadan dalam komunikasi. Seterusnya, kelemahan. Penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar masih berada pada tahap yang lemah. Majoriti pelajar tidak boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik kerana kurangnya pengetahuan dan keyakinan diri yang rendah. Penguasaan bahasa Inggeris yang lemah merupakan antara 5 faktor utama yang mempengaruhi kesukaran graduan mendapatkan pekerjaan. Maka disebabkan itulah macam yang kita lihat sekarang, di setiap universiti, dalam setiap kos pasti akan ada subjek bahasa Inggeris. Contohnya di UPSI kita ada subjek English Proficiency untuk kita ajar siswa-siswi belajar bahasa Inggeris. Pelajar tidak menghadapi masalah semasa menggunakan bahasa Malaysia dalam mengadakan perbincangan atau sebarang corak komunikasi yang lain. Namun masalah ini ada apabila mereka menggunakan bahasa Inggeris. Oleh itu adalah sangat penting English education ini. Mungkin untuk kita suatu masa nanti, untuk kita dapat pekerjaan yang lebih baik pada masa yang akan datang, untuk kita belajar luar negara atau bekerja di negara luar, dan untuk kita berkomunikasilah dengan orang sekitar kita yang banyak menggunakan bahasa Inggeris ini. Kesimpulannya, peranan ibu bapa merupakan penyumbang terpenting dalam penggunaan bahasa Melayu anak-anak di rumah. Mendidik pelajar agar profesion terhadap bahasa Melayu dan Inggeris mestilah dibentuk pada usia seawal 5 atau 6 tahun. Memastikan kesemua guru berkemahiran dan mampu menyampaikan input dengan baik. Bahasa Inggeris adalah bahasa kedua terpenting selepas bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Inggeris digunakan dalam pelbagai cabang ilmu, antaranya teknologi maklumat, perubatan dan sebagainya. Macam yang saya sebut tadilah, teknologi maklumat dalam kita punya software, komputer, laptop. Dalam perubatan, ubat dia punya nama saintifik tu semua dalam bahasa Inggeris. Sektor pekerjaan atau majikan lebih mengutamakan para graduan yang dapat menguasai dua bahasa penting ini, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Oleh itu, untuk seseorang yang mahir bahasa Inggeris, maka itu adalah suatu kredit yang tinggilah, bonus yang tinggi untuk dia mendapatkan pekerjaan. Sesuatu pekerjaan itu. Bahasa Inggeris merupakan antara subjek wajib lulus pada peringkat SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia. Setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.